Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Syirazi bin Sharif akan membentangkan tentang tesis berkenaan tumbuhan lalang sebagai bahan penjerap minyak dalam sistem penapisan berkualem. Bagi negara-negara pengeluar minyak dunia antaranya seperti Malaysia, Indonesia, Saudi, Turki dan Amerika Syarikat, pengeluaran minyak dan penjualan minyak adalah sangat menguntungkan untuk pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Jadi, daripada penghasilan minyak tersebut dianggarkan sebenar 10 juta tan produk minyak telah dihasilkan dan produk terbitan minyak telah dihasilkan dan digunakan secara global. Dalam pada penggunaan minyak secara global, tidak kurang juga terdapat beribu-ribu kes tumpahan minyak telah berlaku di dunia. Jadi menurut Hubei, beliau telah menyatakan bahawa antara 74 hingga 64 terdapat sebanyak 175 kesan tumpahan minyak telah berlaku di seluruh dunia. Namun begitu, tidak lupa juga bahawa di Selat Melaka merupakan selat yang paling tersibuk di dunia dan pastinya berlaku banyak tumpahan minyak. Dalam objektif kajian ini, yang pertama adalah untuk mengenal pasti ketumpatan mampatan sistem penapisan lalang terhadap kecekapan penjerapan minyak. Yang kedua adalah untuk menentukan kepelbagaian suhu dan ketinggian panjang lalang tersebut dalam sistem kolom. Ketiga adalah untuk membandingkan kebolehjerapan tiub lalang dan juga serbuk lalang sebagai bahan penapisan. Ini adalah antara kajian rintisan. Keempat adalah untuk menentukan pencirian FESEM, termogravimetrik dan GCMS. Dalam permasalahan dan rasional kajian, kita perlu mengetahui bahawa kajian berkenaan lalang tersebut sangat kurang dilakukan berbanding dengan sumber bahan jerapan lain, sumber biojisim lain seperti kekabu, hampas kelapa, jagung dan juga pisang, di mana kebanyakan alternatif sumber jerapan ini telah banyak dilakukan dalam kajian. Yang kedua adalah sisa lalang dan biojisim lain yang telah dipotong kebanyakan dibiar sahaja tanpa dijadikan sebagai bahan yang boleh digunakan semula sebagai bahan penjerapan minyak untuk merawat pencemaran. Yang ketiga adalah lalang juga jika dibiarkan begitu saja berpotensi untuk dijadikan sebagai host dan juga tempat habitat serangga perosak dan juga haiwan berbisa, di samping ia tumbuh begitu pantas dan juga akan merosakkan tanaman pertanian seperti padi. Yang keempat adalah lalang merupakan rumput yang jenis tidak memerlukan tempoh waktu pematangan seperti tumbuhan-tumbuhan biojisim lain, antaranya adalah kekabu dan juga pohon kekapas, rumput kekapas, di mana ia memerlukan jangka waktu proses pematangan untuk menghasilkan bahan mentah daripada buah tersebut. Jadi persoalan kajian, adakah lalang berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber alternatif bagi menjerap minyak dalam sistem penapisan berkualem? Ujian yang pertama telah dilakukan ujian rintisan, di mana lalang tersebut telah dipanaskan pada suhu 100 sehingga 220 degree Celsius dengan ketetapan panjang 55 mm. Jadi pada suhu 140°C, lalang tersebut telah berjaya menjerap 25 ml berbanding dengan suhu yang lain. Jadi secara keseluruhan penjerapan tersebut pada suhu 140°C adalah penjerapan paling tinggi, walaupun ia tidaklah signifikan antara 160°C dan 180°C. Namun jika kita melihat pada kadar penjerapan air pula, hanya 5 ml sahaja pada suhu 140°C air terjerap berbanding dengan 160°C iaitu 9 ml dan 180°C 85 ml air yang terjerap. Pada ujian rintisan yang terusnya adalah kesan penjerapan pada perbezaan ketinggian lalang. Jadi lalang tersebut telah dipotong pada panjang 55 hingga 155 mm. Pada panjang 55 mm, lalang tersebut berjaya menjerap 25 ml minyak dan juga hanya 5 ml air sahaja. Berbanding dengan 155 mm, ia hanya menjerap tidak kurang atau tidak terdapat sebarang signifikan, iaitu 26.5 ml sahaja
minyak dan perkara penyerapan air yang terlalu banyak, iaitu 35.5 ml. Ini disebabkan oleh semakin panjang rumput lalang, semakin ia berlakunya pembakaran tidak efektif. Kadar penyerapan pada 55 ml iaitu kadar penyerapan minyak adalah 26.5 ml, manakala kadar penyerapan air adalah terlalu tinggi iaitu 30.5 ml, di mana ia adalah bersifat hidrofilik berbanding hidrofobik. Dan kadar semakin panjang lalang tersebut, kadar pemanasan pada bahagian liang pori tengah lalang adalah berlaku tidak sekata, dan pembukaan liang pori tersebut juga tidak terbuka secara maksimum berbanding dengan 55 ml, iaitu kadar luas pembukaannya adalah lebih tinggi. Seterusnya adalah analisis gravimetri, di mana analisis ini dibahagi pada 5 bahagian, iaitu dia dipanaskan pada suhu sehingga maksimum 600 darjah Celsius selama 60 minit. Pada bahagian pertama, kelembapan pada lalang tersebut telah berkurangan antara 50 ke 100 darjah Celsius. Manakala bahagian kedua adalah berlakunya penyakomposisian terma kandungan lignoselulosik, di mana ia berpunca daripada lantunan air secara kimia, di mana ia telah berpanjangan sehingga 225 darjah Celsius. Jadi sepanjang daripada pemanasan itu sehingga ia mencapai 274.89 darjah Celsius, hemiselulosa tersebut telah berlakunya kemerosotan sehingga ia mencapai 274.89. Namun setelah ia melepasi 275 darjah Celsius, selulosa pula semakin merosot. Jadi pada tahap keempat, pada tahap ketiga, kemerosotan jisim lalang tersebut berlaku disebabkan oleh perubahan pemanasan yang semakin tinggi. Pada bahagian keempat, berlakunya pembakaran karbon, dan bahagian kelima, lalang tersebut telah bertukar menjadi arang. Namun begitu, terdapat lebihan 11.63% pembakaran lalang tersebut adalah tidak lengkap. Pada permukaan lalang yang mentah, kita perlu panaskan dahulu di cahaya matahari selama 8 jam, kemudian baru dimasukkan ke dalam oven. Dana analisis seterusnya FESEM. Menurut IDA-12, lalang mempunyai struktur lumen yang halus berserat yang berbentuk rod yang membolehkan minyak tersebut terjerat ke bahagian liang pori ini. Seterusnya, ia juga memberi kesan ketinggian muatan penyerapan minyak. Jadi minyak tersebut melekat pada bahagian tiub-tiub lalang tersebut yang secara halus. Jadi menurut TT Cheng 2014 pula, ini adalah permukaan lalang mentah yang belum dipanaskan. Jadi lalang tersebut telah dipanaskan. Apabila ia dipanaskan, zarah berbentuk silika terhasil yang ia berbentuk seperti jarum. Ia berbentuk seperti jarum, di mana ia adalah bersifat rawak dan tajam. Jadi liang tersebut telah dipenuhi. Apabila liang tersebut telah dipenuhi dengan minyak seperti ini, gambar B telah dipenuhi dengan minyak, permukaan lalang tersebut menjadi rata dan licin. Dalam analisis GCMES, kandungan minyak di sel tertapis dengan lalang mempunyai pecahan yang lebih tinggi pada N-alkana, silika alkana, alkilat PAH, alkibenzina, N-alkanoid, asid benzoik dan alken berantai, manakala minyak di sel kerujukan hanya memiliki kandungan tertinggi PAH. Jadi menurut Liang pada 2005 menyatakan bahawa 70% dari minyak diesel telah dikenal pasti, yang mana pecahan adalah organik. Ini adalah analisis GCMES yang didapat, iaitu daripada FEM iaitu octadecanoid, hexadecanoid dan juga methyl tetradecanoid. FEM menurut Prince 8 2018 telah dicampurkan dengan terbitan minyak diesel mentah untuk dijadikan sebagai penambahbaikan minyak bio. Bahan ini mudah diuraikan oleh mikroorganisma yang terdapat di dalam atas tanah dan di kawasan bawah tanah yang membolehkan ia berlaku proses metabolisme. Jadi di FEM ini juga, menurut kajian Alvin Palanca pada 2019, ia juga terdapat apabila lalang tersebut akan dipanaskan pada suhu yang tinggi,
ia juga mampu untuk mengeluarkan minyak bayuk ia sendiri. Ujian rintis kebolehgunaan semula lalang. Jadi tiup lalang ini tidak mampu untuk melalui proses pengulangan kerana ia tidak mampu untuk melakukan proses sebanyak 8 kali kerana kadar tekanan yang berbeza, kadar tekanan yang tidak cekap untuk membolehkan ia menjerap, untuk memboleh kita mengambil semula minyak daripada lalang tersebut. Ujian keboleh semula lalang. Pada lalang tersebut telah diproses sebanyak 8 kali. Jadi pada proses pertama, lalang tersebut mampu untuk menjerap sebanyak 61 ml minyak dan juga minyak yang telah disedut balik adalah 44. Daripada proses yang seterusnya, pada ujian kelima hingga ujian ke-8, lalang tersebut telah melalui proses yang mendata di mana kadar penjerapannya adalah di tahap yang maksimum dan tidak mampu lagi untuk berlakunya pengekalan penjerapan minyak tersebut secara maksimum, dan dia berlaku secara mendatar kadar penjerapan dengan kadar pengeluaran minyak kerana kebanyakan minyak telah terjerap sepenuhnya ke dalam tiub lalang tersebut. Ujian kebolehgunaan semula lalang untuk penjerapan minyak masak terpakai. Ujian pertama, ujian kedua berlakunya perubahan yang tidak signifikan, iaitu kadar penjerapan minyak adalah 60 dan 59 dan kadar pengambilan minyak semula adalah 340 dan juga 341. Ini adalah perbezaan antara penjerapan minyak diesel dan juga penjerapan minyak masak terpakai dalam serbuk lalang. Berlakunya perubahan pada bahagian penjerapan ketiga kerana berlaku ralat. Ujian penyerapan maksimum dan tempoh masa. Untuk tempoh masa pada minyak masak terpakai adalah lebih tinggi berbanding dengan minyak diesel kerana minyak masak terpakai adalah bersifat lebih tumpat. Kesimpulannya adalah kecekapan penjerapan bergantung pada suhu pemanasan berbeza dan bentuk fizikal lalang berbeza. Lalang yang memiliki fizikal lebih panjang akan terdorong untuk menjadi hidrofilik apabila proses pemanasan dikenakan tidak menyeluruh. Lalang hanya kehilangan 20% dalam penjerapan minyak masak terpakai dan 24.5% dalam minyak diesel. Dengan menggunakan ketepatan mampatan 0.2 gram meter padu, sebanyak 70% minyak masih terperangkap di dalam liang pori serbuk lalang. Untuk penambahbaikan cadangan, pengujian kecekapan lalang perlu ditambah seperti ujian jenis pelbagai minyak, reka bentuk sistem berkolam, kaedah penyudutan keluar minyak untuk lalang yang bentuk tiub, salutan berpolimer ringkas dan saiz diameter kolom. Pengujian kadar kecekapan lalang boleh dilakukan dengan air berbeza kawasan seperti pesisiran pantai, tengah lautan, sungai, kawasan berpaya dan juga tasik. Rawatan permukaan lalang yang termodifikasi akan berpotensi juga untuk menjerat kedua-dua minyak dan juga logam berat yang berkemungkinan terdapat juga dalam pencemaran tersebut. Sekian daripada saya, terima kasih.